Dituduh tidak jujur saja pusing cerita kata rezeki Allah yang tentukan, malah ada yang dakwa ramai yang teraniaya. Kedengaran seram bunyinya, tetapi itulah tuduhan yang telah dilemparkan ke atas Niloufar. Selagi hidup ni kita memang tidak akan terlepas daripada cerita sensasi dan kontroversi yang tidak diundang. Seeloknya elakkan tuduh menuduh, nanti jadi fitnah. Baik tanya tuan punya badan. Alah, ingat ada nyamuk tadi. Okey. Ingat ada nyamuk tadi. Gatal tak? Kalau orang gigit macam garu je. Kalau orang gigit kita pun terus pap macam tu. Kenapa? Mulut siapa? Cerita sikit. Perdebatan dan juga perbalahan antara netizen, follower hangat memperkatakan isu membabitkan produk jenama Niloufar dan juga artis lain. Sehingga ada yang sengaja nak melaga-lagakan Niloufar dan juga individu itu. Apa komen Niloufar? Bila ada banyak artis buat bisnes produk yang lebih kurang sama, kita sepatutnya wujudkan healthy competition. Tapi media sosial kan, banyak orang komen itu dan komen ni, mereka ni tertrigger. Founder-founder yang asalnya okey saja termakan dengan apa yang netizen di luar sana katakan. Sampai ada founder-founder yang peri-perli terasa. Sepatutnya kita ni seagama, sebangsa, kita patut support each other. Masa tudung, banyak je artis yang sama buat tudung juga. Tapi kita masih lagi boleh pergi event yang sama, boleh berbaik, boleh communicate keluar apa semua. Kenapa yang produk Inai ni jadi lain macam? I personally tak ada masalah dengan siapa-siapa. Kita percaya rezeki yang ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing. Jangan terlalu ambil serius apa yang kat TikTok, dekat Instagram. Just lapang dada, kita buat kerja kita. Tekilan ke tidak apabila ada yang rasa rugi beli produk Niloufar yang harganya mencekik darah, sampai ada yang menjatuh hukum kata rezeki tak berkat. Bila cakap tentang keberkatan ni, berkat-berkat ni daripada siapa? Daripada Allah SWT. Bukan kita yang bagi berkat dekat orang. Janganlah kita senang-senang nak label, judge, oh dia tak ada berkat, dia ada berkat. Hamba Allah kita hanya berusaha, kita hanya buat kerja kita. Kita mengharapkan keberkatan daripada Allah SWT. Jangan buat kerja Tuhan. Bila cakap tentang mencekik darah ni, apa yang mencekik darah? Kalau tengok kat market, dia lebih kurang sama. Perbezaannya hanya mungkin 10 ataupun 11-12 ringgit saja. Kita adalah kit yang pertama. Ada corong, botol, 5 sachet, buffer, kita letak semua dalam satu paket. Yang lain hanya satu botol yang dari bancuh. Berbezalah kat situ. Kalau nak bandingkan yang dah siap bancuh tu boleh pakai 2-3 kali je. Kita boleh pakai satu sachet 5-6 orang. 5 kali boleh pakai. Sebelum kita nak judge mahal cekik darah, kita kena tengok dulu info dan juga benda-benda lain yang offer. Yang kaki bakar lain ni kecam produk Niloufar begitu begini, kata founder yang tak jujur, tapi salahkan orang lain pula derhaka kerana langgar pantang larang. Lepas tu ada pula yang kata bakal tidak laku. Tapi bagi Niloufar pula, seorang yang kali sepeluru kontroversi, dia main tepis je. Dia anggap segala kecaman itu hanya sekadar angin lalu sepoi-sepoi bahasa saja. Tapi dalam diri Niloufar ni kuat ke tak sebenarnya untuk nak hadap semua kecaman tu? Masa saya buat mula-mula tudung, kena kecaman sangat teruk. Sampai orang unfollow saya beratus-ratus ribu. Tapi kita orang punya Shopify crash. Orang beli non-stop. Kalau pada ketika itu ramai yang go against us, nak jatuhkan kita, Alhamdulillah masih bertahan. Sampai hari ni, rezeki saya makan hari ni mengalir melalui brand yang dikatakan tak laku lah. Sama juga dengan susu. Viral. Doktor-doktor cakap saya klaim macam-macam tentang kesihatan. Kita ni bukan patut dapat kecaman, patut dapat sokongan daripada orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam kita. Sehingga hari ni masih lagi bertahan. Sama juga dengan Inai ni, Allah izinkan saya juga untuk rasa wave yang sama. Viral juga selepas launch. Inilah satu hadiah ataupun rezeki. Memanglah ujian yang tak baik kan. Tapi di sebalik ini, insya-Allah dia akan kekal lama dan boleh bagi rezeki bukan sahaja kepada saya tapi ramai orang. Kalau saya nak buat redirect, saya boleh buat direct saja bersama tim saya. Tapi kita berkongsi, doakanlah yang baik-baik. Janganlah macam nak jatuhkan, cakap kita tak berkat, tak jujur. Ini bukan rezeki seorang. Ini rezeki beribu orang. Isu ramai pihak yang mendakwa mereka teraniaya. Adakah Niloufar akan mengambil tindakan? Bila kita buat bisnes yang konsep seperti stokis reseller ni, memang akan ada orang ambil kesempatan. Scam lah, nak tipu duit itu dan ini. Kita dah cukup immune dah benda macam ni akan muncul. Sebab tu kita dah bagi warning awal-awal. Jangan ada sama-sama transfer sebelum benda ni di-launch. Tapi degil juga. Terburu-buru nak sampai terlepas pandang benda-benda yang kita dah warning ni. Ini bukan salah HQ tapi kita ambil tindakan. Kita buat report polis, kita jumpa dengan polis, lawyer. Benda ni masih lagi ongoing, kita tengah selesaikan. Kita nak apa-apa yang involve money diselesaikan dan semua dapat duit balik. Ada cara-cara prosedur yang lebih baik untuk kita ikut. Ada yang tak berpuas hati bila mendengar kenyataan daripada Niloufar mengatakan rezeki Allah yang tentukan. Bagi mereka itu hanya sekadar saja nak pusing cerita. Adakah Niloufar terkilan bila mereka mempertikaikan niat sebenar Niloufar? Saya bukan tikilan, saya takut dengan orang macam ni. Boleh dia cakap kenapa dia tak happy dengan statement rezeki Allah bagi. Habis siapa bagi rezeki? Allah lah yang bagi rezeki kita semua kan. Saya komen yang pasal rezeki Allah bagi ni, bila orang kata founder-founder lain create unhealthy issue out of this, saya cakap lah jangan risau, rezeki masing-masing. Kita buat kerja kita, berlapang dada, move forward. Jangan ambil kisah apa orang cakap. Orang yang tak puas hati dengan statement rezeki Allah bagi tu, kita kena check balik diri. Adakah you merasakan ini sebenarnya satu propaganda untuk nak tabur pasir ke periuk nasi you? Dalam erti kasar, buat sampai bisnes you lingkup, nak jahat
hanamkan bisnes you? Kalau diorang nak jatuhkan, tutupkan macam mana, kita ada misi yang besar. Make sure benda ni last bertahun-tahun. Sekarang ini rezeki saya dengan suami untuk keluarga kecil saya. Orang nampak benda sebagai propaganda untuk tutup bisnes. Benda ni normal. Selagi ada peluang, orang cuba nak jatuhkan. Sedih kan bila masyarakat kita, orang kita sendiri tak nak support orang Melayu, orang Islam sendiri buat bisnes. Sepatutnya kita create more seagama, sebangsa, jana ekonomi orang Islam. Janganlah kita nampak tak puas hati je dekat orang bila orang tu berjaya. Kita orang tenang, relax, just nak move forward saja.